penjana atau penjahanam. Kemarin beberapa media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM menahan 47 pengarah syarikat yang ditangkap dalam Ops Hire 2.0 berkaitan program insentif pengambilan pekerja dan program latihan penjana di seluruh negara. Mereka yang ditahan berusia antara 30 hingga 70 tahun termasuk pengarah syarikat yang mengemukakan tuntutan kononnya mengendalikan program pengambilan dan latihan pekerja kepada pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Namun program tersebut tidak dilaksanakan walaupun tuntutan dibuat kepada kerajaan. Menurut laporan media, jumlah tuntutan yang terbabit setakat ini adalah antara RM450,000 hingga RM2 juta. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Husairi Yahya berkata, tangkapan dan kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Dalam Ops Hire 1.0 sebelum ini, seramai 74 orang daripada 60 syarikat ditahan dengan membabitkan tuntutan palsu yang bernilai RM88 juta dengan 52 orang didakwa di mahkamah. Tindakan tegas SPRM ini adalah bagi mengekang penyelewengan dan ketirisan dana kerajaan yang dilihat sebagai isu serius, katanya seperti dipetik. Ops Hire 2.0 ialah operasi bagi mengekang penyelewengan dan ketirisan dana kerajaan hasil tuntutan palsu oleh pengarah syarikat menerusi program insentif penjana lanjutan daripada Ops Hire 1.0 yang dilaksanakan pada tahun 2022. Ahmad Husairi berkata SPRM juga mengenal pasti ratusan syarikat lain yang membuat tuntutan palsu ini dan akan meneruskan operasi ini bagi menahan semua yang terbabit dengan kerjasama Perkeso. SPRM menggesa mana-mana syarikat yang terbabit tampil secara sukarela menyerahkan semula tuntutan yang telah dibuat bagi mengelakkan pertuduhan di mahkamah. Kita sudah kenal pasti nama dan senarai pemilik syarikat yang terbabit. Bagi tujuan mendapatkan semula kesemua tuntutan palsu itu, saya memberi amaran kepada semua untuk tampil segera sebelum SPRM mengetuk pintu pejabat syarikat anda, ujarnya. Difahamkan sesiapa yang tampil secara sukarela dan menyerahkan semula tuntutan yang sudah dibuat tidak akan dipertuduh di mahkamah. Bagi mereka yang masih berdegil, maka mereka akan dikenakan tindakan yang lebih serius, tegas Ahmad Husairi. Sementara itu di Pulau Pinang, 2 pemilik syarikat direman 3 hari bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu penjana yang membabitkan nilai lebih RM400,000. Tidak terkecuali di negeri yang diperintah oleh PAS SPRM menahan 4 individu daripada 2 syarikat berbeza kerana disyaki mengemukakan borang pengesahan pekerja yang mengandungi maklumat palsu berjumlah kira-kira RM250,000 kepada Perkeso di bawah penjana 2.0 sedangkan penama tersebut bukan pekerja syarikat terbabit. Menurut sumber, 3 suspek iaitu 2 pengurus syarikat dan seorang pengurus eksekutif adalah daripada syarikat yang menjalankan perkhidmatan sumber kemahiran, manakala seorang lagi suspek adalah pemilik syarikat komputer. Syarikat yang menjalankan perkhidmatan sumber kemahiran ini dipercayai telah mengemukakan tuntutan palsu kira-kira lebih RM170,000 pada tahun 2020 hingga tahun 2021, manakala syarikat komputer itu pula mengemukakan tuntutan palsu yang berjumlah lebih RM85,000 pada tahun 2021 hingga 2022, kata sumber di petik media. Demikian berleluasanya penyelewengan yang berlaku dalam pentadbiran dahulu. Kebejahatan tidak mengenal negeri dan parti mana yang mentadbir negeri tersebut. Jom kita berhenti sekejap untuk menoleh ke belakang. Bagaimana kenduri besar-besaran mensonglap duit rakyat itu dilakukan oleh para keparat yang berselindung di sebalik nama korporat. Program Penjana Kerjaya merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu majikan dan pekerja semasa mendepani cabaran COVID-19 bermula tahun 2020. Program ini dilaksanakan oleh Perkeso bagi tujuan merangsang ekonomi negara melalui pewujudan pekerjaan baharu, mengekalkan pekerjaan sedia ada dan meningkatkan kemahiran pekerja, kata SPRM dalam kenyataan. Dalam hubungan ini, SPRM dengan kerjasama Perkeso telah membangunkan maklumat menerusi pemantauan dan risikan terhadap penerima dana dan mendapati ada majikan yang mengemukakan tuntutan palsu dan menyeleweng dana ini. Menurut Pengarah Kanan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim, syarat longgar ditetapkan kerajaan dalam penjana menjadi punca pihak tidak bertanggungjawab termasuk majikan mengambil kesempatan mengemukakan tuntutan palsu. Katanya suspek mengambil kesempatan terhadap syarat sedemikian dengan menggunakan dokumen mengandungi maklumat pekerja dan program latihan palsu kepada Perkeso. Katanya hasil siasatan mengesahkan individu yang didakwa sebagai kaki tangan kepada syarikat suspek tidak dapat dibuktikan dan program latihan juga tidak dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana tuntutan. Jumlah peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan untuk program penjana
telah 3.5 bilion ringgit dalam 3 peringkat, iaitu Penjana Kerjaya 1.0, Penjana Kerjaya 2.0 dan Penjana Kerjaya 3.0, iaitu dari 15 Jun 2021 sehingga 31 Disember 2023. Benarlah seperti kata pepatah Turki, busuk ikan mula di kepala. Program Jana Wibawa yang dilancarkan oleh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadi Mat Yassin tidak ada kewibawaan. 3 pemimpin Perikatan Nasional dan beberapa kontraktor didakwa kantoi mengisi poket sendiri. Penjana pula menjadi penjahanam apabila ratusan syarikat mendapat dana penjana dengan menggunakan dokumen palsu. Inilah yang berlaku apabila pemimpin politik hanya tahu merampas kuasa tetapi tidak tahu mentadbir urus negara. Semoga kejadian seumpama ini tidak berulang lagi di masa akan datang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.